Sekali-kali menghukum orang dengan apa yang kita pandang. Karena kalau orang memegang cawan seperti ini yang warnanya agak kuning, orang boleh menilai itu apple, boleh menilai itu sirap, boleh menilai itu bir. Mungkin akan dilihat ini arak. Jadi mana yang akan dibenarkan bagi seseorang? Mana hak orang nak kondem kepada orang lain dengan apa yang dilihat oleh matanya sendiri? Apa yang dilihat oleh mata bukan menjadi sumber hukum kecuali dalam beberapa perkara, seperti melihat anak bulan, ya. Tetapi dalam menghukum orang, menilai orang adalah ini orang yang begini dan begitu dengan apa yang dilihat tanpa melihat, tanpa dijadikan penglihatan dasar sebagai hukum, ahli sunnah wal jamaah melarang perbuatan hal yang sedemikian. Oleh sebab itu, Baginda SAW menunjukkan pada hadis ini betapa kedudukan dengan perbuatan tuduhan itu yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berlaku saling menghujat, dan bahkan dahulu pernah berlaku peperangan demi peperangan melawan kepada Khawarij yang sikapnya adalah suka mengkafirkan orang, suka mengeluarkan orang daripada Islam. Dalam hadis, dalam sesirah dinyatakan, Sayyidina Ali hukum orang dengan persepsi dan pandangannya sahaja tanpa memberi ruang terbuka untuk menerima dan mendengar pendapat orang lain. Ya, kita berpegang dengan kitab Allah Al-Quranul Karim nomor 1. Ya, kita berpegang kepada Al-Hadis yang merupakan marji' reference yang kedua yang tersuci setelah Al-Quranul Karim. Dua ini tidak dapat diketepikan untuk kita menjadikan sumber hukum dalam segala tindakan yang akan dilakukan. Namun, selain daripada keduanya ini adalah diberi ruang oleh syarak untuk saling memahami walaupun berbeza satu dengan yang lainnya. Seperti mana berlaku di zaman sahabat Nabi SAW, perbezaan berlaku. Setelah zaman Nabi SAW, perbezaan berlaku. Di sini ahli sunnah wal jamaah konsepnya menghargai perbezaan, bukan berkelahi karena berbeza, bukan mendengki karena berbeza, bukan memusuhi karena berbeza. Pendapat Sayyidina Abu Bakar berbeza dengan Sayyidina Umar, tapi mereka saling meraihkan, justru menjadi teladan bagi kita untuk berbeza tapi saling meraihkan perbezaan. Yang berlaku kepada Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan ramai para sahabat, maka adakah sikap kita mengkafirkan juga kepada mereka yang mengkafirkan kita? Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan sesiapapun, hatta orang itu mengkafirkan kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya mengenai golongan Khawarij yang sedang menyusun kekuatan untuk memerangi Sayyidina Ali. Khawarij ketika memerangi Sayyidina Ali, bukan mereka tidak mempunyai matlamat, mereka ada matlamat. Terutamanya matlamatnya adalah kuasa. Bukan mereka tak punya dasar untuk sampai kepada matlamatnya. Dasar mereka guna dengan Quran, dasar mereka guna hadis, tapi bukan mengikut pemahaman yang benar, pemahaman hawa nafsu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang golongan Khawarij, akuffarun haula, wahai Amirul Mukminin, adakah Khawarij ini orang kafir? Sayyidina Ali menjawab, minal kufri farru, mereka itu lari daripada kekufuran, mereka bukan kafir, tak suka kepada kekafiran. Amunafiqun haula, kalau begitu adakah mereka ini golongan orang munafik? Katanya orang munafik zikirnya sikit, ini Khawarij zikirnya banyak. Problem para ideologi, problem krisis dalam pemahaman. Ilmu didapat secara cetek tanpa dia bertalaqi dan berguru dengan orang yang benar untuk diambil ilmunya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu agama kamu.
selamatnya kamu dengan ilmu. Hendaklah kamu merhati daripada siapa kamu mengambil ilmu. Zaman ini yang penuh dengan fitnah, sumber ilmu pengetahuan hanya boleh ada kita punya handphone. Cari apa kita mau cari, kita boleh dapat semua maklumat. Semurah itukah ilmu agama? Sehingga bila dibandingkan dengan ilmu kedokteran atau ilmu manajemen atau ekonomi atau ilmu-ilmu yang memerlukan seorang itu masuk dalam lab untuk belajar betul-betul, mana orang akan boleh menerima saya belajar ilmu kedokteran gigi daripada internet lalu nak buka klinik? Boleh ada orang akan terima kliniknya dengan cara seperti itu? Hanya orang gila yang akan datang pergi ke tempat itu. Tapi kenapa dalam ilmu agama semua orang boleh bercakap? Orang yang tak belajar pun boleh kondem dengan orang lain. Dekat Facebook kalau kita tengok orang komen seakan-akan masing-masing sudah sampai kepada peringkat university di Azhar untuk memberikan komen setiap apa yang berlaku daripada dasar agama. Semurah itukah ilmu agama sehingga boleh diambil daripada sumber tanpa dipastikan daripada mana sumbernya, sehingga semua orang boleh bercakap? Yang permasalahan berlaku di zaman kita sekarang, bila sampai kepada ilmu-ilmu yang umum, kita akan mengatakan kita refer kepada pakar. Tapi kalau sudah ilmu agama, semua jadi mufti. Fitnah al-faham, krisis pemahaman di zaman ini. Oleh sebab itu kata Sayyidina Ali mengatakan, mereka bukan kafir, mereka bukan munafik, tapi ikhwanul lana baghaw alaina. Mereka saudara kita juga, hanya mereka keluar daripada ketaatan kepada kita. Masih dilihat saudara. Apa sebabnya? Saudaraan dan persatuan walaupun dalam perbezaan. Di zaman kita sekarang, beza kelompok saja saling memusuhi, saling memaki dan saling mendedahkan naib. Berbeza warna bendera sahaja menjadi sebab pertelingkahan, permusuhan, tali silaturahim terputus. Tak diindahkan hadis Nabi yang mengatakan la yadkhul jannata qati' rahim, tak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bukankah itu hadis? Kita pejam mata lalu kita bergaduh sesama kita hanya masalah hal-hal yang tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti memperhatikan bahwasanya amanah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada para sahabat hingga kepada tabi'in dan sampai zaman kita sekarang, pesanan Nabi yang pertama kepada kaum muslimin waktu itu disampaikan, jangan kamu kembali setelah aku seperti orang kafir, saling membenci, saling membunuh, saling membelakangi, saling berkelahi. Hiduplah walaupun berbeza dengan tali persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun ala inna dima'akum. Darah-darah kamu, harta-harta kamu, dan juga kehormatan-kehormatan kamu haram kamu nodai satu dengan yang lain. Dia beza bendera dengan saya, haram. Ini berbeza kelompok daripada saya, haram kalau menodai kehormatan orang lain. Man satara musliman satarahullah. Orang yang tutup aib orang Islam akan ditutup aibnya oleh Allah. Maksudnya juga 4 madhab dalam syariahnya dan juga dipelopori oleh imam besar dalam aqidah, dalam at-tasawuf, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Sayyidul Taifah, Junaid ibn Muhammad, yang kesemua ini adalah merupakan jantung kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaji akidah yang kita warisi daripada mereka, hayati fiqh yang kita ambil daripada orang-orang yang hebat, dan yang terpenting sekali konsep ihsan, yaitu tazkiyatun nafsi, yang ianya menjadi penghubung kepada sesiapapun walaupun berbeza. Dalam pegangan majelis maulid pada malam hari ini, kita bersama-sama ingin kembali dan memahami bahwasanya kita menjadi penerus daripada perjuangan Nabi SAW, yaitu di dalam menjaga tali persaudaraan dan silaturahim sesama kita. Itu adalah menjadi dasar utama yang menghubungkan sesama kita. Walaupun berbeza dalam beberapa perkara, tapi jangan putus tali silaturahim. Kita berdoa dalam majelis yang penuh dengan barakah ini, pasti hidupnya akan selamat dan juga akan bahagia.
dan tak ada permasalahan dengan sesiapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua, berkati masjid kita, berkati kampung kita, berkati kita punya hati. Semoga hati ini yang diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa, lebih daripada kekuatan langit dan gunung ganang serta bumi. Mudah-mudahan hati ini dapat menerima, memahami Al-Quranul Karim seperti mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis Rasulullah seperti mana dikehendaki oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, pemahaman kita dan minda kita, dan menjaga lisan kita daripada memaki orang, mendedahkan aib orang, mencaci orang, mencerca orang, dan moga-moga lidah ini sentiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam lain selamat daripada mulut dan juga daripada tangannya. Mulut daripada makian, tangan daripada memukul atau menulis dalam internet ataupun Facebook komen yang memburukkan dan mendedahkan aib orang lain. Jagalah orang Islam itu dengan mulut kita dan juga dengan kedua tangan kita. Semoga kita dijaga oleh Allah seperti mana kita jaga hamba Allah Subhanahu wa taala.